Fatihah ada dah, insyaAllah. Ada. InsyaAllah boleh ikut, kita mulai ikut seperti yang dijadualkan, insyaAllah. Kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Cik Nordin, syuyuh kita sini, Cik Abdul, sahabat-sahabat, sahabat-sahabat nikmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tidak lupa juga pada tetamu kita pada pagi ini, saudara Syekh Muhammad Fatai, yang insyaAllah akan berkongsi tentang cabaran remaja, insyaAllah. Dan alhamdulillah kita banyakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu secara maya, walaupun secara maya. Semoga Allah mendekatkan hati-hati kita dan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang bermakna, bahkan pertemuan yang termasuk dikategorikan sebagai orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah, yang Allah janjikan lindungan ketika tidak ada lindungan lain lagi pada yang mahsyar nanti, dari kiamat nanti. Dan insyaAllah semalam kita dah dengar tentang keluarga dalam lipatan sejarah, bagaimana Ustaz Muhtar mengupas daripada konsep keluarga lebah dan keluarga lapah-lapah, dan keluarga-keluarga pilihan yang ada dalam Quran, keluarga Ibrahim, keluarga Al-Imran, dan bagaimana semua ini telah diaplikasikan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi hari ini kita nak pergi pada remaja pula, sebab kita tahu dengan suasana hari ini banyak cabaran-cabaran yang ditujukan khas untuk remaja. Kalau gadget-gadget apa semua ni sasaran dia remaja lah kalau dari segi bisnes. Kerana remaja ni pengguna yang paling berpotensi, yang aktif. Orang tua ni kan handphone jadi boleh call in, call out ni. Remaja dia nak kena up to date dan sebagainya. InsyaAllah hari ni mungkin kita nak lebih nak mengenali lagi cabaran remaja. InsyaAllah sama kita dengan kita pagi ni Syekh Muhammad Fatih dan Syekh Muhammad Khair yang akan berkongsi kita tentang cabaran remaja. Jadi anda tanpa mendengarkan masa, anda serahkan majlis kepada Syekh Muhammad Fatih, insyaAllah. Tafadhal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dengar je tu? Dengar, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merapatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah dapat kita bertemulah pada pagi ini. Masih lagi Allah memberi kita peluanglah satu hari lagi untuk kita beribadah kepada Allah. Yang anda hormati Cikgu Azmi selaku pengurusi majlis, anda tengok ada Sir Abdul, dan banyak juga anda tengok macam dalam list lama tu cikgu-cikgu daripada materi, cikgu-cikgu yang mengajar anak dulu kat materi, Cikgu Nurizan ada. Jadi kita merafakkan setinggi rasa syukurlah kepada Allah SWT kerana kita mampu bertemu lagi lah, walaupun mungkin pertemuan ni tak macam lah pertemuan-pertemuan kita sebelum ni lah, di mana kita boleh bertemu face to face, tapi mungkin hari ni Allah beri kelainan sikit lah, kita tak boleh bertemu face to face, tapi ada hikmahnya, iaitu kita boleh bertemu secara maya lah, itu boleh
daripada seluruh Malaysia boleh bertemu kan, di satu pagi kan. Yang mana kalau nak jumpa fizikal satu Malaysia tu mungkin kena travel lah, kalau sebelumnya kena travel jauh kan. Kalau nak ke Perlis tu, kalau daripada KL mungkin kena lalu Highway Plus kan. Highway Plus masuk bayar tol dan sebagainya, tapi alhamdulillah hari ni kita boleh bertemu dalam platform ni lah. Jadi sebelumlah Ana pergi ke tajuk yang Ana rasa merupakan tajuk yang agak teknikal jugalah yang Cikgu Azmi berikan. Biasanya kuliah subuh ni kita berbincang tajuk-tajuk yang berbentuk ruhi lah, kan, berbentuk ruhi, berbentuk peningkatan spiritual. Tapi Cikgu Azmi memberikan tajuk yang sedikit praktikal lah. Ana rasa tajuk yang masalah yang praktikal lah, itu masalah remaja kan. Jadi sebelum kita pergi kepada tajuk tu, Ana ingin berkongsi sedikit lah daripada buku In the Early Hours, tulisan Ustaz Qura Murad lah. Buku ni siapa dia buku ni? Buku ni selalu Pak Cik Rusti ya baca kat kami waktu kat materi dulu, waktu pendidikan jiwa kan. Jadi Ana berkongsi sedikit lah berkenaan dengan objektif kehidupan lah kan. Yang mana Ustaz Qura Murad ni dia membawakan petikan-petikan daripada Al-Quran lah kan, berkenaan dengan tujuan kehidupan manusia ni kan. Kenapa Allah letakkan manusia ni di dunia kan. Dan yang mana Ustaz Qura Murad mengatakan bahawa the Quran explain that the human being has been placed on this earth to utilize his enormous potential to conduct himself in a manner which will fulfill his purpose in life. Maksudnya Al-Quran kata manusia ni Allah letak dalam di dunia ni untuk menggunakan segala kemampuan yang dia ada lah. Kita ni mempunyai banyak kemampuan kan? Kemampuan melihat, mendengar, kan? Memahami kan? Macam Cikgu Azmi sebut tadi kan? Kemampuan untuk mencipta pelbagai teknologi kan? Dan teknologi ni dia sebenarnya macam Cikgu Azmi cakap tadi, dia neutral sebenarnya. Teknologi ni dia neutral. Kita nak guna untuk kebaikan boleh, macam Zoom hari ni kan, kita boleh guna untuk kebaikan boleh, untuk kejahatan pun boleh. Jadi teknologi ni dia sebenarnya dia tak ada kecenderungan lah, tetapi manusia yang ada kecenderungan, manusia yang menggunakan teknologi tu sama ada untuk kebaikan dan kejahatan. Juga sebelum masuk, Ana nak menyentuh satu lagi lah perenggan dalam buku ni, yang mana Ustaz Qura Murad dia tulis, man with no mentionable history before birth has been given the faculties of hearing and seeing, 2 eyes and a tongue and a pair of lips, as well as the capacity to reason and discern between right and wrong in using his freedom of will. Jadi Allah memberikan kepada kita ni fakulti pendengaran, penglihatan, mata, lidah dan juga bibir ni. Dan Allah juga berikan kita akal lah. Akal yang mana kita boleh reason. Reason ni maksudnya kita boleh berfikir. Kita boleh berfikir, kita boleh tentukan yang mana yang baik, yang buruk. Dan Allah memberikan kita pilihan lah dalam dunia ni. Allah memberikan kita pilihan. Tapi dengan pilihan ni Allah kata kan, kita ni akan dipersaksikan lah kan, apa yang kita buat dalam dunia ni. Dan jadi semoga apa yang kita pilih dalam dunia ni merupakan sesuatu yang mampu membawa kita pulang bertemu Allah SWT nanti dengan dalam Al-Quran dia tulis hati yang sejahtera, qalbun salim. Jadi insyaAllah masuk kepada tajuk yang diberikan kepada anak, iaitu remaja dan cabaran zaman. Jadi anak bersetujulah dengan pendahuluan Cikgu Azmi tadi, yang mana remaja pada zaman ni dia berbeza lah dengan remaja mungkin zaman Cikgu Azmi atau zaman Sahabdu mungkin lagi berbeza lah dari segi cabaran-cabaran dia. Jadi keperluan untuk kita memahami cabaran remaja ni menjadi lebih penting lah, supaya kita dapat menangkap lah remaja-remaja ni kita bersama dengan kita. Kalau kita tak memahami cabaran mereka, kita tak menjawab persoalan-persoalan mereka,
mereka akan pergi kepada orang lain lah. Dia akan bersama dengan orang lain, orang yang mampu menjawab soalan dia, orang yang mampu memberikan apa yang dia nak lah, kan. Jadi memang penting lah untuk kita memahami apa cabaran remaja ni. Sebab tak silap ada kata-kata Saidina Ali kan, yang mana apa, didiklah anak-anak kamu ni untuk zaman dia kan. Sebab zaman dia tak sama dengan zaman kita kan. Zaman anak-anak yang baru-baru 3-4 tahun ni mungkin tak sama dengan zaman anak waktu anak kecil dulu kan. Begitu juga zaman remaja zaman sekarang ni tak sama dengan zaman kita remaja dulu. Jadi cabaran dia berbeza, teknologi dia berbeza, zaman dia berbeza. Jadi kita perlu menyesuaikan kita punya pendekatan, cara kita mendekati, cara kita memahami mereka ni sesuai dengan zaman dia. Jadi untuk perkongsian ringkas Ana pada pagi ini, Ana nak berkongsi lah satu syarahan oleh Dr. Jeffrey Lang yang bertajuk dia Winning Our Children Back to Islam. Dr. Jeffrey Lang ni dia merupakan profesor di Amerika Syarikat. Dia masuk Islam pada tahun 1982. Sebelum tu dia Roman Catholic, lepas tu dia jadi ateis kejap, lepas tu dia masuk Islam. Dan dia apabila dia masuk Islam ni, setelah lama dia masuk Islam, dia melihatlah suasana perkembangan Islam di Amerika Syarikat tu, dan bila Ana dengar dia punya syarahan tu, Ana rasa banyak benda yang dia kongsikan tu kita boleh relate balik dengan keadaan semasa di Malaysia ni. Dan mungkin apa yang berlaku di sana pun tak lama lagi akan berlaku di Malaysia lah. Sebab dengan kedatangan teknologi ni, dia kalau ada baca satu buku, dia kata teknologi ni kesan dia adalah dia meratakan dunia, flatten the world. Maksudnya apa yang kita ada dekat sini mungkin sama dengan apa yang kita ada dekat negara-negara lain. Jadi mungkin kesan dia tu, kesan yang Dr. Jeffrey Lang dia terangkan tu mungkin samalah. Dan dekat Amerika Syarikat, bila dia lakukan pemerhatian, dia kata ada 6 juta Muslim lah di Amerika Syarikat ni. 1 juta adalah convert, maksudnya orang Amerika yang kulit putih dia convert jadi Islam. 1 juta daripada 6 juta. Baki 5 juta tu adalah orang-orang Islam yang imigran lah, yang datang daripada negara lain, yang datang sebagai pekerja, buruh dan sebagainya, kemudian jadi rakyat Amerika, iaitu 5 juta. Dan dalam 6 juta rakyat Amerika Syarikat yang Muslim ni, 60% adalah anak yang lahir sebagai orang Islam di Amerika. Maksudnya mungkin mak ayah dia imigran atau mak ayah dia convert. Mungkin mak ayah dia convert, tapi anak-anak mereka tu 60%. Maksudnya 60% tu adalah golongan Muslim yang muda lah di Amerika Syarikat ni, kan? Dan dalam 6 juta tu 60% adalah anak-anak yang dia memang lahir memang sebagai American dan juga sebagai seorang Muslim. Tapi bila Dr. Jeffrey Lang ni dia selalu dijemput lah pergi ke masjid-masjid di sekitar Amerika Syarikat kan, untuk memberi syarahan, untuk berbincang, program dan sebagainya. Tapi dia kata dia tak nampak. Dia tak nampak mana 60% anak-anak ni mana. Yang ada dia kata biasanya orang-orang tua dan 2-3 orang convert. Tapi yang mana pergi 60% ni? Mana anak-anak yang memang lahir dalam keluarga Muslim di Amerika Syarikat ni. Jadi kalau kita lihat dekat Malaysia ni pun tak adalah banyak beza dia kan. Kalau kita pergi ke masjid dan sebagainya, yang solat tu kebanyakannya orang-orang yang sama lah. Pakcik-pakcik siap, Bilal imam, dari JK masjid, 2-3 baris lah. Tapi anak-anak Muslim kita ni banyak kan. Kalau kita pergi sekolah tu kita tengok, melimpah-limpah sampai keluar kan. Anak-anak yang Islam ni. Tapi bila kita ke masjid dan kita tak nampak, dia tak direpresentasi. Jadi persoalan yang samalah sebenarnya. Jadi Ana lihatlah, ini mungkin kalau ada apa-apa yang Ana kongsi ni mungkin tak berapa ni, nanti mungkin Cikgu Azmi boleh jernikan balik lah. Jadi kadang-kadang Ana tengoklah kita berbincang dalam program kita kan, dalam usrah ke dalam daurah dan program kita, bahawa kita nak menegakkan semula Islam di dunia ni kan.
Jadi itu merupakan satu hasrat ataupun satu cita-cita yang besar lah kan. Kita nak menegakkan balik Islam kan. Dan kita nak memenangkan balik Islam di dunia ni, tetapi macam mana kalau kita nak memenangi Islam di dunia ni tapi anak-anak kita sendiri pun yang kadang-kadang kita tak berjaya menangi kan. Kita mungkin tak perlu pergi ke masyarakat luar lah kan. Kalau kita tengok dalaman kita sendiri pun kadang-kadang kita tengoklah kan berapa ramai anak-anak kita yang masih mengikuti program kan. Berapa ramai yang pelajar-pelajar yang tadika kita, sekolah kita kan. Malah mungkin institusi pengajian tinggi pun pergi institusi pengajian tinggi kita. Tapi lepas tu dia tak mengikuti kita. Jadi kalau kita jujur dan kita bertanya kepada diri kita ni, bolehkah kita memenangi dunia kan kalau orang-orang di sekeliling kita pun tak mengikuti kita kan. Orang di sekeliling kita pun tak berjaya kita menangi kan. Jadi kadang-kadang kita bolehlah memilih jawapan yang menyedapkan hati kan. Oh, ini semua pilihan Allah kan. Kita hanya usaha, natijah tu Allah yang beri. Bukanlah anda nak kata penyataan tu salah, betul lah kan. Kita ni memang usaha saja kan. Tapi Allah yang bagi kan. Tapi sejauh mana usaha kita tu betul-betul kita memang betul-betul lihat masalah-masalah anak-anak ni, persoalan-persoalan mereka kan. Kenapa, apa yang membuatkan mereka tak bersama dengan kita, sejauh mana kita betul-betul tengok masalah tu dan kita cuba selesaikan, ataupun kita sekadar sebab kita mungkin malas kan, nak fikir masalah-masalah yang kompleks ni, kita pun kata tak apalah, ini semua pilihan Allah, kita usaha je. Tapi sebenarnya apa yang anda rasa yang perlu kita buat adalah pendekatan kita kan, usaha kita kan, bagaimana kita nak menawan remaja-remaja ni. Kita kena mengkaji lah kan, sebab-sebab dia kan, kenapa mereka tak bersama kita kan. Jadi kita kena lihat balik pendekatan kita kan, kita kena mengubah pendekatan kita. Kadang-kadang kita memang rasa macam, dulu aku boleh je kan, kenapa budak-budak sekarang tak boleh. Jadi bahagian itu tak beberapa sesuai lah, sebab memang zaman tu berubah kan. Zaman tu berubah, jadi memang pendekatan yang kita rasa sesuai dengan kita atau duluan. Kita dulu terima tarbiyah ni macam ni kan, senang je, tak ada masalah pun kan. Kenapa anak-anak tak boleh terima? Sebab cabaran mereka berbeza kan, zaman mereka berbeza kan. Jadi kalau kita benar-benar lah kan, serius nak menegakkan Islam di dunia ni, jadi kita kena serius untuk memenangi semula kan, anak-anak remaja kita lah. Jadi mungkin persoalan dia yang seterusnya adalah, jadi kita nak menangi mereka ni, apa yang kita nak buat kan? Jadi yang mungkin yang pertama adalah kita bertanya secara teruslah pada mereka kan, sebab mereka orang-orang di sekeliling kita kita jumpa hari-hari, kita kena tanya mereka sendirilah kan. Tapi mungkin tak semua lah ibu bapa yang boleh bertanya secara direct dengan anak-anak kan. Dan oleh itu kena tengok juga lah kan, berapa ramai mak ayah yang betul-betul bertanya kan anak-anak dia soalan dakwah dan tarbiyah ni, memang betul-betul dia tanya. Dia pastikan anak-anak dia. Jadi kalau kita betul-betul tanya tu, anak rasa mungkin situasi yang kita ada ni mungkin berubah sikit lah. Tak adalah banyak sangat kan anak-anak yang tak bersama. Jadi kita kena bertanya lah. Bila kita bertanya ni, approach kita bertanya tu mestilah first kita nak memahami anak-anak kita ni. Bukan kita nak marah dia ataupun kita nak mempersoalkan kenapa ni tak pergi program ni. Tapi adalah untuk kita memahami, kita nak tahu masalah dia apa kan. Kita itu niat pertama kita kena tu. Kita nak memahami, bukan kita nak judge dia, bukan kita nak marah dia ke, bukan kita nak paksa dia dan sebagainya. Kita yang pertama sekali kita nak faham. Sebab zaman remaja ni dia dah lepas dah daripada zaman-zaman kita boleh paksa dia kan. Mungkin anak kecil kita boleh paksa lah, kena buat ni. Tapi bila dah remaja ni, dia dah tak boleh paksa lah. Bila paksa ni, dia akan, lagi kita paksa, lagi dia lawan lah. Semakin banyak kita paksa, semakin banyak kita lawan. Jadi cara dia nak tak nak, susah senang macam mana pun, kita kena cuba faham juga kan. Kita kena cuba faham, bincang, dan bagi kita punya reason tu, sampai dia lakukan tu
atas kehendak dia sendiri kan, bukan lagi atas sebab terpaksa kan. Kalau mungkin budak-budak sekolah boleh lah kita nak paksa kan, suruh beratur, suruh berhimpun dan sebagainya. Tapi bila dia dah keluar daripada itu, sekolah dan sebagainya, dah tak boleh lagi lah. Approach paksaan ni dia dah tak boleh, dah tak relevan lagi lah bagaimana untuk remaja kan. Zaman remaja ni adalah zaman kita kena cuba fahami mereka, kita kena cuba berbincang, sembang, cuba memahami mereka kan. Dan sebab zaman sekarang ni memang berbeza dengan zaman dahulu lah kan. Kalau dahulu mungkin kalau kita mak ayah, kalau kita nak anak kita ni faham sesuatu, kita boleh bagi dia buku kan, ataupun kita tak nak dia baca buku sesuatu, kita boleh ambil buku tu kan, dan dia tak boleh pergi mana-mana kan. Sebab dulu tak ada internet dan sebagainya. Tapi zaman kini ni, kalau kita tak menjawab persoalan dia, kita tak memberi jawapan, kalau dia tanya kita tak jawab pun soalan dia, kita tanya, ish, apa tanya soalan-soalan macam ni kan. Tapi kita memang tak boleh jawab, tapi dia akan pergi ke tempat lain kan. Sebab zaman sekarang ni ada teknologi macam-macam lah, WeChat lah, apa WhatsApp, Beep, apa semua benda semua. Dia boleh connect dengan siapa-siapa kan, entah siapa-siapa dekat mana-mana, semua boleh connect. Mungkin orang di luar daripada Malaysia pun dia boleh berhubung dan boleh bertanya soalan kan. Just klik cari, search, klik, boleh tanya kan, boleh message dan sebagainya. Semua manusia dekat atas bumi ni boleh tanya, dekat India ke, China ke, Amerika ke, dia boleh tanya kan. Sebab teknologi memberikan dia benda tu. Jadi kalau kita tak jawab, dia akan cari orang lain lah. Dan dia cari orang lain. Dan kalau jawapan dia dapat tu jawapan yang berbeza dengan kita, mungkin dia rasa jawapan tu memuaskan dia, mungkin dia tak bersama dengan kita, dia bersama dengan orang lain. Jadi memang kita kena ambil pendekatan, kita kena memahami keadaan zaman ni memerlukan kita memahami mereka. Sebab tu Ibn Khaldun kalau dalam mukadimah dia mengkritik kalau sejarawan ni yang tulis sejarah ni tanpa dia mengambil kira perubahan zaman kan. Sebab sejarah tu dia kena ambil kira perubahan zaman kan. Mungkin zaman ni masyarakat dia dah berbeza dengan masyarakat sebelumnya. Jadi perubahan tu Ibn Khaldun kata kena dia ambil kira dalam penulisan sejarah. Begitu juga dengan kita kan. Sebab kita kata Islam ni dia sesuai dengan setiap zaman kan. Islam ni bukan diturunkan untuk masyarakat Arab pada kurun ke-6 atau kurun ke-7 saja. Dia sesuai kepada zaman moden, mungkin zaman pasca moden lepas kita ni pun dia masih sesuai kan. Tapi untuk menjadikan Islam tu sesuai ke setiap zaman tu, dia perlu ada setiap zaman tu dia perlu ada perubahan pemikiran baru kan. Sebab tu dalam sejarah Islam ni dia memang banyak, setiap zaman dia ada mujadid, dia pemikir baru setiap zaman. Jadi memang kita ni memang kena berubah mengikut zaman kan. Kalau kita tak berubah, anak-anak kita akan ikut orang yang mengikut perkembangan zaman dia lah, dia takkan ikut kita kan. Sebab dia tengok kita ni memang daripada dulu sampai sekarang sama aja, tak berubah. Jadi dia akan bersama dengan perubahan zaman dia. Sebab dia adalah masyarakat pada zaman dia. Dia bukan lagi masyarakat pada zaman kita. Jadi zaman ni, sama ada kita suka atau tak suka, dia dah berubah. Zaman sekarang ni dah tak sama dengan dulu. Kita nak ke, kita tak nak ke, zaman tu dah memang dah berubah. Kita tak boleh nak ubah boleh dia jadi masyarakat kepada masyarakat zaman kita kan. Jadi kita hendaklah menjadi orang yang boleh menjawablah persoalan anak-anak kita kan. Kalau keluarga ni dia tak berjaya menjawab persoalan-persoalan anak-anak dia, anak-anak dia pun tak selesa nak tanya kat mak ayah dia kan. Dan dia pun takut, tanya ni ai kena marah pula kan. Kalau soal ni ai jadi dia pun tak selesa kan, nak tanya dengan mak ayah dia pun dia tak selesa. Jadi dia pergi kat tempat orang lain lah kan. Dia pergi kat orang lain kan. Dia pergi kat kawan dia kan, ataupun kawan dia pun ada kawan dia kan. Jadi dia pergi ke arah tu kan. Jadi dan kita pun tak boleh nak menyekat lagi kan persoalan-persoalan yang datang ke dalam minda anak-anak kita kan. Sebab kalau mungkin dulu mungkin kerajaan boleh haramkan buku sebagai contoh kan. Tapi sekarang pengharaman buku pun dah tak relevan kan.
sebab dah ada internet kan. Apa nak baca apa-apa pun boleh dalam internet ni kan. Buku yang ditulis oleh orang dekat Iceland pun kita boleh baca kan. Jadi tak ada lagi sekatan kan. Jadi untuk kita untuk menyekat tu dah tak boleh dah. Kita dah tak mampu dah nak sekat. Jadi yang kita mampu adalah kita fahami kan, apa yang persoalan tu dan kita boleh jawab kan. Sebab itulah bagi anak zaman ni memang kita kena banyak membaca buku. Buku-buku yang anak-anak kita baca kan. Bukanlah kita nak kata kita kena bersetuju dengan buku yang dia baca tu, tapi kalau kita tak baca buku-buku yang anak-anak kita baca, kita pun tak tahu persoalan apa yang ada dalam minda dia kan. Dan kita pun tak boleh nak jawab sebab kita pun tak pernah tahu kan. Kita tak pernah nak ambil tahu apa benda yang dia tengah fikir kan. Jadi kena kita membaca buku-buku yang mereka baca kan, supaya kalau ada persoalan-persoalan dalam buku tu yang mungkin mengganggu minda dia ke apa, kita boleh jawab kan. Sebab kita pun tahu kan, kita pun baca kan. Tapi kalau kita pun tak baca, kita pun tak ambil tahu, tak apa, ini buku-buku apa tak penting ni kan, buku-buku fikrah, kita baca buku fikrah je. Tapi mungkin anak-anak kita dia terdedah pada dunia luar kan. Dia belajar pergi ke universiti, pensyarah-pensyarah dia bagi buku-buku serta-serta buku ni dia pun baca. Dia pun rasa berbeza dengan buku-buku yang fikrah yang dia baca kan. Tapi itu dia kena baca kan, sebab itu silibus universiti kan. Jadi tapi mak ayah dia tak baca buku-buku macam tu kan. Jadi bila dia nak cuba persoalkan perbezaan tu, dia tak boleh kan. Jadi dia pun rasa tak apalah, dia cari jawapan ke tempat lain. Jadi bagi anak, terutamanya kalau kita ni menjadi mas'ul ataupun ketua usrah dan sebagainya, lagi penting lah kan kita memahami keadaan zaman ni, buku yang contemporary, supaya kalau anak-anak usrah kita tanya, kita boleh jawab kan. Bukanlah kita baca tu kita nak bersetuju dengan apa yang ada dalam buku tu, tak kan. Tapi sekurang-kurangnya kita faham, kita tahu masalah dia apa kan. Kita tahu apa yang menyebabkan dia rasa ada satu perbezaan kan? Dan kita boleh jawab kan. Zaman dahulu mungkin kita boleh kata jangan tanya soalan itu ni kan. Tapi zaman sekarang ni kita dah tak boleh kan. Berbagai sumber ni dia datang. Mungkin kalau anak-anak kita tak nak tahu pun pasal persoalan tu, mungkin dia disogokkan dari bentuk lain-lain kan. Kalau yang tak membaca mungkin dari sudut televisyen ataupun dari sudut mungkin TV sekarang dah tak berapa relevan, mungkin dari sudut YouTube kan, video-video yang ada dan sebagainya. Dia tetap akan datang kan kepada pemikiran anak kita ni, walaupun dia tak membaca kan. Sebab persoalan-persoalan ni dia boleh masuk daripada pelbagai medium kan. Tak semestinya dia membaca buku kan. Dia membaca sosial media pun mungkin kadang-kadang orang tulis balik kan apa yang idea-idea yang dia dapat dalam buku. Jadi dia terdedah juga kan, dalam filem ke, dalam cerita ke, kartun dan sebagainya kan. Jadi kita kena sebab dia dah terdedah, kita dah tak boleh nak elak anak-anak sebab zaman dia memang macam tu kan. Jadi kita kena beri dia ruang lah kan, untuk bertanya, untuk mempersoal kan, tanpa dia rasa takut kan, tanpa dia rasa macam kalau aku tanya ni tak sesuai. Dia tak selesa nak bertanya kan. Contohnya lah kan, kalau dia merasakan pendekatan kita ni kadang-kadang terlalu membosankan, benda-benda balik-balik cakap benda yang sama je, benda yang sama kan, tiap minggu dengar benda yang sama. Jadi kita kena ada kesediaan lah untuk menerima keluhan itu kan, dan kita cubalah merukaikan, menerangkan dan kita terangkan bukan dengan cara kita nak memaksa, tapi kita nak dia faham kan. Kita cuba guna ayat-ayat yang dia rasa yang kita ni faham kan. Dia rasa yang kita ni faham, bukan dia rasa kita ni nak suruh dia buat something kan. Dia rasa kita ni faham. Tapi kalau reaksi kita, kalau orang tanya sikit je, tu marah kan, tu gerak, ini tak jelas fikrah ni kan, apa ni dah hanyut ni pemikiran jahiliah, tak boleh tanya. Jadi kalau bila dia kena label ke, dia kena judgement macam tu, dia pun ni akan teruslah, dia akan berhenti, dia tak tanya dah lepas tu. Dia dah tak tanya dah tu, dan dia pun dah tak ikut lah kita lepas tu kan. Jadi dia akan ikut orang yang dia rasa memahami apa yang dia rasa, dan dia akan ikut lah, dia akan ikut orang lain. Dan banyak sebenarnya contoh
Dan anak-anak sahabat kita pun banyak lah yang sebenarnya yang dulu memang dahsyat kan. Tapi bila mana kadang-kadang bila dia apa semakin meningkat kan, penguasaan ilmu pun semakin meningkat, pembacaan pun semakin meningkat. Tapi bila mana kita tak boleh menjawab kan, kita tak boleh menjawab bila mereka tanya ni, dia tak rasa kita ni sama kan dengan dia. Dia tak rasa kita ni boleh mengukai masalah dia. Jadi dia pergi kepada orang lain lah. Tapi mungkinlah kan dalam banyak keluarga tak semua anak-anak remaja ni ataupun ibu bapa ni dia selesa berbincang dengan masalah-masalah berkenaan dengan program ke, berkenaan dengan surah dan sebagainya. Jadi macam mana cara lain lah kita nak memahami pemikiran anak remaja ni. Anak rasa yang seterusnya adalah kalau kita tak boleh nak berbincang dengan mereka kan, tapi kita nak faham kan apa yang difikirkan kan. Kita boleh tengok lah bincangan mereka dekat media-media sosial lah. Boleh tengok apa yang dia tulis, apa yang dia share. Itulah pemikiran mereka, apa persoalan-persoalan yang mereka ada dalam minda. Jadi nak tak nak mak dengan ayah ni kalau nak memahami kan, nak spy anak-anak kena tengoklah kan apa-apa yang anak-anak kita post di media sosial dan sebagainya. Dan anak-anak ni biasa kadang-kadang dia selesa mengekspresikan fikiran mereka kan, perasaan mereka ni di media sosial kan. Terutamanya di media sosial yang mak ayah dia tak ada kan. Di Twitter contohnya kan. Ada kan sahabat-sahabat yang senior yang ada Twitter. Jarang lah, tak ada kot, mungkin tak ada kan. Rasa Abdul pun tak ada Twitter. Kan? Berbanding Facebook, Facebook mungkin ramai. Pakcik mungkin dah ada Facebook. Tapi di Twitter tak ramai lah golongan-golongan yang berusia yang ada kat dalam Twitter. Jadi kalau kita pergi ke dalam Twitter ni memang lagi berceramuk dia punya pemikiran tu. Lagi dahsyat lah pemikiran dia berbanding dengan Facebook ni. Facebook ni anda tengok dia dah semakin macam ada lagi lah yang pemikiran ataupun isu-isu yang sensasi ataupun sensitif. Tapi dia tak seperti mana di media sosial lain yang kebanyakannya memang anak remaja je. Jadi di situ kita boleh tengok lah kan. Dan tugas kita sebenarnya kadang-kadang bukan kita nak counter argument ataupun kita nak bagi ceramah. Kita masuk dalam Facebook dia, kita pun komen panjang-panjang. Bukan kan, tapi kita nak pertama sekali kita nak cuba faham lah. Kita nak cuba faham. Selagi kita dia tak rasa dia difahami, selagi tu dia akan rasa macam dia ni nak disuruh lah. Dia ni nak disuruh. Mesti dia datang nak suruh buat benda ni kan. Dia akan rasa macam tu kan. Tapi approach kita sebelum kita nak bagi ceramah, mestilah pertama sekali hendaklah kita memahami kan. Sebab itulah kalau kita baca buku Abbas As-Sisi tu kan, bagaimana menyentuh hati. Yang pertama sekali adalah kita kena bina hubungan lah. Kena ada hubungan hati kan. Kalau tak ada hubungan hati ni dia rasa macam dia kena marah je lah. Dia kena suruh, kena buat tu, kena buat ni. Sebab tu yang pertama sekali memang hubungan hati lah. Kena faham jiwa anak-anak remaja ni lah. Dan mungkin lah kalau mungkin ini mungkin wider scope lah. Mungkin kalau sahabat-sahabat yang tengah buat kajian lah, kenapa anak-anak kita lepasan institusi kita tak mengikuti kita, mungkin perbincangan mereka ataupun apa yang mereka tulis di media sosial itu mungkin boleh dikumpulkan dan dikaji dan dibincangkan dan dirungkaikan. Mungkin juga kita boleh bentangkan dia dalam bentuk daurah dan seminar. Jadi kadang-kadang kita ni buat daurah dan seminar ni kita hanya bincang topik dan tajuk yang kita nak kan. Tapi topik yang tajuk yang kita bincang tu bukan merupakan persoalan ataupun masalah remaja zaman ni. Jadi mereka tak rasa topik tu ada kena-mengena dengan dia. Dia rasa alah ini bulan ni dia akan bincang buku lama-lama dulu lah yang selalu baca dulu kan. Setiap kali seminar ataupun perbincangan dia tahu ni bincang pasal benda tu kan, benda-benda lama kan. Jadi dia bukan satu tajuk yang dia rasa ada kena-mengena dengan dia kan. Dia rasa macam menjawab persoalan zaman dia. Jadi mungkinlah
Dan kalau sahabat-sahabat ada kemampuan mungkin boleh tengok kan apa persoalan-persoalan remaja, apa sebenarnya yang bermain dalam fikiran minda mereka ni. Mungkin kita boleh kaji dan kumpulkan daripada media sosial mereka ni, dan kita jadikan benda tu satu tajuk perbincangan atau dibengkelkan supaya persoalan mereka ni dia rasa terjawab kan, dibincangkan kan, dia rasa dia difahami. Kalau Dr. Jeffrey Lang tu dia kumpulkan kan, bila anak-anak muda ni dia tanya kan pasal agama, kenapa macam ni kan, dia rasa macam banyak benda dalam agama ni tak logik dan sebagainya. Dia kumpulkan kan semua email-email tu dan dia jawab dalam buku dia lah. Dia tulis satu buku, Losing My Religion, The Call for Help. Buku ni anda tak pernah baca lagi buku ni, dan buku ni ada diulas oleh Dr. Syabir Ali lah dalam siri buku. Dr. Syabir Ali ni dia pada bulan Ramadan lepas ni dia ada banyak bincangkan berkenaan dengan buku-buku yang bagi dia mengubah hidup dia. Dan salah satu buku yang dibincangkan adalah buku ni lah, buku Dr. Jeffrey Lang ni, Losing My Religion, A Call for Help. Dr. Syabir Ali ni dia pendakwah yang terkenal lah di Kanada. Dia banyak berdebat, berhujah dengan golongan-golongan etis, golongan Kristian dan sebagainya. Dan menurut Dr. Syabir Ali, buku ni memang dia katalah sangat membantu dia lah sudut dakwah dia, terutamanya anak-anak muda pada zaman moden ni lah. Dan dia rasa memang banyaklah apa yang Dr. Jeffrey Lang sebut dalam buku tu. Dia kata memang satu benda yang membuka minda dia lah, terutamanya di kalangan anak muda ni. Sebab perbezaan kan, banyak perbezaan yang daripada dulu dan sekarang. Dan pendekatan kita nak tak nak kan, kita suka tak suka memang kena berbeza lah kan. Dan sebab kalau mereka rasa macam perbezaan dalam institusi kita ni sesuatu yang berbeza kan. Bila dia pergi ke universiti, dia rasa macam berbeza dengan apa yang dia belajar dulu kan. Dan bila dia berada dalam masyarakat, masyarakat ni lagi berbeza lah kan, dengan apa yang dia dapat dulu kan. Contohnya mungkinlah di universiti ataupun di tempat belajar mereka ni, mereka diajar untuk berfikiran terbuka kan, kena berfikiran kritis, kena selalu bertanya soalan kan, selalu cuba mencari masalah dan cuba menyelesaikan masalah kan. Jadi bagi mereka ni pemikiran kritis ni bagus lah, bertanya soalan ni bagus kan. Tapi bila dia kembali kepada kita, bila dia bertanya soalan, tak boleh ni berfikir ni, tak boleh tanya-tanya ni, tak boleh kan. Orang beriman tak tanya soalan jadi kan, dia jadi macam dia jadi macam ada satu benda yang berbeza lah. Dia rasa macam pemikiran kritis ni bagi dia dah bagus kan. Kena berfikiran kritis, kena bertanyakan soalan kan, kena cuba menyelesaikan masalah. Tapi bila dia bertanya terus kena potong kan, dia tak rasa macam kita ni boleh menjawab kan, ataupun boleh memberi dia jawapan untuk zaman dia. Dan salah satu isu lain yang disebut oleh Dr. Jeffrey Lang yang anak rasa nak sentuh sedikit lah, iaitu isu wanita dalam masyarakat lah. Dan dalam dunia moden hari ini menekankan kan bahawa partisipasi wanita dalam masyarakat kan. Dan Ana rasakan benda ni pun tak boleh ditinggalkan. Jadi anak-anak remaja, wanita, sahibah kita pun hendaklah kita tingkatkan lah untuk menjadi pemimpin yang profesional lah dalam masyarakat. Tak boleh kita nak sekat mereka kan daripada menjadi pemimpin ataupun daripada menjadi orang yang profesional dalam masyarakat. Dan sebab kalau kita sekat, masyarakat ni dia akan sentiasa menaikkan pemimpin wanita kan, dalam kerajaan ke kan, jadi menteri dan sebagainya. Maksudnya wanita ni dia ada tugas dia dalam masyarakat kan. Pada zaman moden ni memang benda tu tak boleh dinafikan. Tapi kalau kita sekat, dia ada dua possibility lah. Yang pertama, orang-orang lain lah yang akan naik menjadi pemimpin masyarakat, bukan sahibah-sahibah kita lah. Mereka lah yang menjadi pemimpin masyarakat, mereka yang akan menentukan masyarakat macam mana. Jadi kita hanya boleh menerima je lah
Dan yang kedua, mungkin kalau ada anak-anak kita yang nak menjadi pemimpin, ada bakat dan ada potensi, kita tak ketengahkan kan. Jadi mungkin mereka akan pergi ke orang lain lah. Dan akhirnya dia akan jadi pemimpin dan dia pun tak bersama dengan kita. Jadi bagaimana pentinglah juga untuk kita menghargai lah kebolehan ataupun talent yang ada lah dari sudut saibah-saibah jugalah. Dan terutamanya dalam program lah, tengok mesti jemput sahabat juga kan. Jarang lah nak jemput speaker saibah kan dalam program-program kita kan. Kalau speaker saibah biasanya program saibah je lah kan. Jadi bagaimana kenalah ada juga ruang untuk pemimpin-pemimpin ataupun leadership dari segi saibah lah, yang boleh menjadi speaker dalam program, yang boleh menjadi tokoh masyarakat. Dan kalau kita tak buat benda ni, Ana rasa dalam long jangka masa panjang dia mungkin juga akan menjadi fitnah lah bagi kita kan. Kita ni dilihat sebagai macam terlalu cumut ke ataupun tak menghargai wanita ke dan sebagainya kan. Dan mungkin anak-anak perempuan kita mungkin ke depan ni mungkin tak bersama ataupun menjauhi kita. Kalau anak-anak lelaki, anak-anak perempuan menjauhi kita ni lagi, sebenarnya saya lagi kritikal lah daripada anak lelaki ni. Sebab anak-anak perempuan ni daripada rahim-rahim mereka lah akan lahir generasi baru lagi kan. Kalau mak dia boleh tak ikut kita, anak dia lagi lah. Jadi daripada mereka ni pun akan lahir generasi baru, dan kita kena ni lah, kena pastikan lah mereka pun rasa ada keterikatan dengan kita, rasa dia difahami, rasa kita menghargai mereka, dan kalau mereka ada persoalan, kita selesaikan persoalan mereka kan. Kita cuba beri jawapan, cuba memahami mereka kan. Kalau itulah concern Ana adalah, saya dah lama dah melihat benda ni, dan Ana rasa benda ni tak dijawab sampai sekarang lah. Dalam pergerakan kita pun, organisasi kita pun dia tak dijawab kan. Sebab tu Ana tengok tak selesai lah masalah tu tak selesai kan. Setiap tahun kita akan ulang benda yang sama kan. Walaupun banyak anak-anak kita di sekolah kita, bila mereka keluar pun akan sama juga. Adalah 2-3 yang akan ikut. Yang lain tak tahu lah bagaimana. Jadi tahun depan pun kita akan buat benda yang sama. 2 tahun lagi sama. Dia mungkinlah kita rasa selesa. Kita rasa selesa sebab setiap tahun ada student dekat sekolah kita. Tapi sampai bila kan? Akan tiba satu hari nanti kita pun dah tua kan. Dan siapa yang akan meneruskan kan? Adakah kita nak berharap orang yang lain pula lah yang akan mengambil alih sekolah kita yang akan meneruskan kan? Jadi mungkinlah sekarang kita selesa lagi sebab ada lagi kan student-student kat sekolah kita. Yang dah lepas tu tak apa lah, mungkin tak dapat, kita cuba lagi yang ni. Tapi kita ulang benda yang sama juga kan. Mereka pun keluar ikut kita juga. Jadi Ana rasa kenalah juga dah sampailah masanya duduk dan tengok balik masalah ni secara serius lah kan. Ke mana hilangnya anak-anak remaja kita ni, dan kena beranilah untuk mengubah banyak pendekatan-pendekatan kita supaya sesuai dengan zaman kita. Sebab banyak sebenarnya pendekatan-pendekatan kita ni yang Ana rasa boleh diubah, tapi Ana tak tahu lah kenapa tak nak diubah kan. Sebab dalam Islam ni dia ada 2 kan, sawabit dan mutaghayirat kan. Sawabit ni benda-benda yang memang kita tak boleh ubah lah kan. Contoh tauhid Allah satu memang tak boleh ubah lah. Ataupun solat 5 waktu memang tak boleh ubah lah. Nak solat 6 memang bukan dari Islam lah. Tapi banyak yang mutaghayirat kan, banyak yang benda-benda yang dalam organisasi ni, benda-benda yang boleh diubah kan. Benda-benda yang boleh diubah sesuai dengan zaman kita, sesuai dengan wakil kita, sesuai dengan geografi kita, sesuai dengan dunia Nusantara kita. Semua tu benda tu boleh diubah kan. Jadi terpulanglah kan. Kalau kita tak nak berubah, kita akan tertinggal lah. Jadi itu je lah kot yang Ana rasa mungkinlah dari sudut perspektif anak lah berkenaan dengan cabaran remaja pada hari ini, yang Ana rasa memang sebenarnya lama juga lah bermain dalam
minda anak, fikiran anak rasa macam. Tapi kadang-kadang nak bagi tahu dengan sahabat-sahabat senior ni pun tak tahulah. Mungkin ada yang sahabat yang terbuka yang boleh nak mendengar. Dan ada juga sahabat yang orang rasa tak boleh, kita kena ni stick dengan apa yang kita ada. Dulu kita dapat macam ni, kita kena teruskan. Jadi bagi anak pun tak tahulah, mungkin boleh dibincangkan lah dengan apa yang boleh diubah, disesuaikan dengan keadaan zaman ni. Sebab bagi anak macam itulah, kalau kita tak berubah, anak-anak muda ni mungkin dia merasakan kita ni bukan lagi gerakan yang boleh menawarkan solusi lah kepada generasi zaman mereka. Jadi kita kena lihat balik lah. Setiap zaman tu dia ada menjadi dia ada pemikir baru dia yang akan renew balik kan. Pemahaman Islam tu sesuai dengan zaman dia. Sebab Islam ni dia sesuai untuk sepanjang zaman, dan kita pun kena berani untuk mengubah benda-benda yang boleh diubah. Dan memang Islam iktiraf benda tu boleh diubah. Mutaghayyirat dalam agama terbuka kepada perbincangan ulama, terbuka kepada interpretasi baru, terbuka kepada tafsiran baru sesuai dengan zaman kita. Jadi memang kita kena ubahlah. Jadi mungkin itulah sedikitlah saja daripada anak. Mungkin kalau ada salah dan silap tu anak minta maaf lah. Mungkin contoh-contoh anak yang sesuai atau mungkin sahabat-sahabat terasa dan sebagainya, anak minta maaf lah. Niat anak tak ada yang lain lah, bukanlah anak nak mengkritik generasi lama ataupun nak mengkritik pakcik-pakcik ataupun, sebab bagi anak pakcik-pakcik memang banyaklah buat kerja-kerja ni yang kalau anak tengok pun anak pun tak mampu buat kan. Jadi memang ada sumbangan lah, anak tak nafikan. Cumanya untuk yang ke depan ni anak rasakan perlu sedikit sedikit perubahan yang kita buat untuk sesuaikan dengan anak-anak kita ni, dan anak-anak kita ni rasa mereka ni sebahagian lah daripada kita lah. Jadi anak minta maaf lah sekali lagi. Kalau ada yang silap tu mungkin Cikgu Azmi boleh jernihkan balik lah. Jadi wallahualam, segala yang benar tu datang daripada Allah SWT. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Allah, dan janganlah kita tergolonglah dengan orang-orang yang ragu-ragu. Dan yang lemah tu datang daripada anak sendirilah. Anak minta ampun kepada Allah SWT dan anak minta maaf lah kepada sahabat-sahabat. Sedikit sajalah kongsian anak. Anak serah balik majlis pada Cikgu Azmi Murabiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Pak Fatih. Ana pun boleh dengar sebenarnya laptop ada masalah hari ni. Jadi setiap setengah minit dia habis minit. Jadi ana pakai handphone yang boleh dengar lah. Boleh. Dengar ke? Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi ini laptop masalah sikit. Alhamdulillah. Jadi ana rasa apa yang dikongsikan walaupun anda dengar putus-putus, tapi ana rasa sangat bermakna lah. Sebenarnya kalau bagi anda pun nak tekan poin yang sama, sebab kita nak kena rasa ni satu ancaman yang sangat besar dan sangat dahsyat kepada generasi anak muda kita. Kalau kita tidak mengambil kisah, kita tak ambil endah perkara ni, kita takut kita akan terlepas terus anak-anak muda kita. Kerana mereka berdepan dengan cabaran zaman. Kalau kita tengok secara spesifik disebut sebagai generasi Z ni. Z ni mereka ni lahir bersama dengan iPad, besar bersama dengan Instagram, Facebook dan sebagainya. Menyebabkan kalau soalan-soalan yang mereka kemukakan tak terjawab, maka mereka ada kawan yang lebih rapat lagi. Mereka boleh dapatkan daripada Twitter, Instagram dan sebagainya. Jadi kita nak kena berani untuk mendepani cabaran ni. Minta maaf kalau anda sebut kadang-kadang anda perasan juga program-program dalaman kita ni bila dengan program-program dengan remaja-remaja ni, mungkin bukan program haluannya, program-program apa sajalah. Kadang-kadang dia ada generation gap tu, bila remaja tanya soalan yang nampak kritikal sikit, kadang tak jawab pun. Terus senyap.
ataupun dikalih kepada yang lain. Sedangkan jawapan tu jika tidak diberi, mereka akan cari daripada tempat lain, yang akhirnya akan bawa mereka pergi jauh lagi daripada kita lah. Jadi insyaAllah mungkin yang rasa ada masa lagi kot, kalau sahabat-sahabat nak tanya soalan ke, insyaAllah. Sahabat ada ni, kena kemukakan pandangan, soalan insyaAllah. Ada sebagai cadangan ni. Cikgu cadangkan berarti kumpulkan bahan perbincangan anak muda di media sosial. Tulis buku lagi, supaya kita dapat lebih memahami. Anak rasa kalau kita sayang generasi muda ni, kita kena spend masa lah untuk mengenali dunia mereka, bahasa mereka, cara hidup mereka, supaya kita dapat bimbing kepada yang sawabit tadi tu, kepada nilai kehidupan yang benar. Nah, bukalah insyaAllah kalau ada sahabat-sahabat nak tambah apa ke, saya juga Abdul ke nak share apa ke. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira, barakallah. Kepada Syekh Ahmad tadi, ana sangat setuju lah dengan pandangan akhir Syekh Ahmad Fathi. Mengingatkan kita balik kepada perubahan-perubahan yang semestinya kita ikuti untuk mendidik anak-anak, mendidik remaja. Jadi mereka ni adalah sekarang remaja, tapi pemimpin Islam masa depan. Ini harapan Islam lah. Remaja sekarang ni adalah pemimpin Islam masa depan. Jadi kalau kita tak didik betul-betul, maka kita akan kehilangan pemimpin masa depan orang. Jadi orang lain pula yang akan menjadi pemimpin, yang kita tak boleh tumpang lah, yang Islam tak boleh tumpang. Jadi anak rasa cikgu nak sebut kenaan dengan wakil lah sekarang ini. Jadi tumpuan kita sekarang ini dalam keadaan COVID ni, dalam keadaan sekatan-sekatan ni, dalam keadaan halangan-halangan ni, ya, didikan yang paling berkesan ialah didikan di rumah. Sebab apa? Pelajar sekarang ni, pemuda sekarang ini, pemudi sekarang ni, remaja apa semua ni terpaksa duduk banyak di rumah. Universiti pun pakai online, sekolah menengah pun pakai online. Ya, jadi melainkan yang kerja, yang muda-muda ni kerja tentera ada, pelajar-pelajar matri masuk tentera pun ada. Yang tu terpaksa bekerja lah. Tapi yang kebanyakannya berada di rumah. Jadi cikgu nak ajak ni lah berbincang tentang bagaimana nak didik di rumah ni. Bagaimana nak didik di rumah. Apa yang saya sebut tadi ni amat berguna lah. Kenapa? Kerana ibu bapa semestinya mendekati anak-anak dengan cara yang zaman ini, bukan zaman dia, tapi zaman ini, zaman yang cikgu pun betul tu saya sebut tadi, cikgu tak ada Twitter, dia boleh akses Twitter kan. Jadi tentulah dia lebih luas lagi. Apapun kita, satu lagi yang cikgu nak sebut, ya, ialah berkenaan dengan doa. Cikgu Azminah, doa. InsyaAllah. Ya, doa. Ud'uni astajib lakum.
kita hajat apa terhadap anak cucu kita ni? Kita hajat mereka ni jadi insan Rabbani. Dia ni insan Rabbani. Jadi semoga mereka nilai-nilai Rabbani. Jadi nilai ni, mereka ada nilai semuda-mudanya sampai ketua lah. Kita kena bawa nilai. Jadi di rumah ni bagaimana nak didik nilai ni. Ya, supaya dia balik kepada al-hasanu mahasanu syar. Yang baik itu apa yang dikatakan baik oleh syarak, dan yang buruk itu apa yang dikatakan buruk oleh syarak. Jadi kalau dia boleh iltizam syar'i kata, kan? Iltizam syar'i. Iltizam tanzimi ni mai kemudian lah, tapi iltizam syar'i. Jadi nak bawa balik kepada Allah SWT. Nak bawa balik kepada Allah SWT, inilah yang menjadi tugas utama. Kaedah yang almarhum Datuk Khairi Ustaz Dahlan bagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa lahu. Dia sebut marilah kita bawa balik kepada Allah. Jadi di rumah ni, banyakkan kita ni, banyak masa di rumah, anak cucu kita ni, remaja kita ni banyak di rumah, bawa balik. Bawa balik jiwa tu, rasa hati tu kepada Allah SWT. Jadi bawa balik sampailah mereka merasai ulaitillah hubungan dengan Allah. Mereka merasai. Mereka merasai. Jadi yang selepas itu menjadi benda yang tak berapa susah lah. Tapi kalau mereka tak boleh kembali, kita tak cari jalan untuk nak bawa balik jiwa. Jiwa ni boleh kuasai fikiran. Jadi fikiran jiwa syar'i, kan? Fikiran syar'i. Jadi inilah kata insan Rabbani. Jadi pada hakikatnya insan Rabbani ini lahir daripada sibat Allah, lahir daripada acuan Allah. Jadi di rumah tu kita nak sedia sibrah, acuan. Jadi kita nak sediakan acuan. Acuan ni acuan yang Allah kehendaki. Dalam surah Surah Al-Baqarah ayat 138 ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sibatullah. Wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu abidun. Sibrah Allah, acuan Allah. Di rumah kena ada acuan. Jadi kalau acuan tu acuan Rabbani, lahir insan Rabbani. Wallahu alam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Kalau tengok kat chat ni, itu perkongsian daripada Cik Abdul. Semoga beri kita suntikan semangat, insyaAllah. Cuma dekat chat ni ada soalan. Jadi daripada Ashraf, kesenangan zaman sekarang adalah susah payah generasi-generasi dahulu yang bertungku lumus. Bolehkah kita cakap sistem yang dibawa generasi dahulu tidak sesuai di zaman sekarang? Mungkin Cik Fatih boleh respon kot, insyaAllah. InsyaAllah. Pandangan anak lah. Pandangan anak ni tak adalah kita nak mengatakan bahawa sistem tu tak sesuai, kan. Dan insyaAllah lah kita yakinlah bahawa sistem Islam ni dia sesuai lah, kan. Di setiap zaman, setiap generasi, kan, setiap tempat dia memang akan sesuai. Cumanya pendekatan dia dan juga persoalan-persoalan zaman dia. Persoalan-persoalan zaman pada hari ini dia tak sama dengan persoalan-persoalan zaman yang ada pada zaman dulu, kan. Mungkin penulis-penulis dahulu sebagai contoh lah, kalau kita kata dari sudut bahan bacaan buku dan sebagainya lah, mungkin kalau penulis-penulis dahulu penulisan dia, kalau kita baca penulisan dia lebih pada
semangat untuk membebaskan negara daripada penjajahan, dari segi penjajahan British, Perancis dan sebagainya. Jadi tulisan dia memang banyak ke arah macam tu, ke arah nak pembebasan. Tapi pada zaman contohlah zaman sekarang ni, bila kita mengulang benda tu, kadang-kadang anak muda ni dia rasa macam itu memang betul perjuangan yang betul pada zaman dahulu, tapi zaman sekarang ni persoalan dia dah lain lah. Persoalan dia bukan lagi nak membebaskan secara fizikal kan. Tapi persoalan yang ada pada zaman ni, cabaran dia adalah cabaran lain kan. Mungkin tinggalan penjajah, mungkin sistem tinggalan penjajah bukan lagi jadi bagaimana perbezaan dia dari sudut tu lah, dari sudut perbezaan persoalan zaman dia. Bukanlah kita nak kata sistem yang dibawa ni tak sesuai dah dengan zaman, bukan kan. Sistem Islam tu insyaAllah kan, kita yakin bahawa sesuai sepanjang zaman. Tapi persoalan zaman dia kan, persoalan yang anak-anak kita kan, anak-anak kita zaman sekarang ni hadapi kan. Sebab anda tengok bagi contoh ni anak sendirilah, anak mengkritik diri anak lah. Kadang-kadang kita selalu bagi handphone kan kat anak-anak sebagai contoh lah kan. Bagi handphone kat anak-anak, kita nak masak je ni, bagilah dia tengok handphone je. Kita pun tak tahu dia tengok apa kan. Kadang-kadang bila dia datang balik, dia sebut-sebut kat kita, dia tengok ni, kita pun tak faham dia sebut apa kan. Apa benda dia cerita ni kan, kita pun tak faham kan. Sebab kita pun tak tengok apa yang dia tengok kan. Kita dah bagi, lepas biar dia tengok apa, tengok kan. Sebab tu kadang-kadang kita pun tak memahami anak-anak kecil kita pun kita tak faham. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita nak bagi dia, mungkin anak kecil kita tengok handphone pun, kadang-kadang kita kena tengok juga dengan dia kan. Benda yang elok tu kita bagi. Mungkin ada benda-benda yang tak elok, sebab konten tu kadang-kadang kita tak nak kawal kan. Benda-benda yang tak elok tu kita kena terangkan balik kan. Tapi kalau kita pun tak tengok, kita pun tak tahu kan. Kita pun tak tahu apa benda dia tengok kan. Kita pun tak tahu nak, bila dia cerita balik kat kita tu, kita pun tak boleh nak tahu apa benda dia cerita ni kan. Jadi bagaimana maksud Ana begitulah. Maksudnya kalau yang remaja ni lagilah kan, apa benda dia tengok lagi banyak, dan apa benda yang dia baca lagi banyak kan, berbanding dengan budak-budak yang dengan handphone tu. Cuma contoh anak tu maksudnya begitu kan. Jadi benda-benda yang terdedah kepada dia begitu kan. Jadi macam mana kita nak respon dengan apa yang dia dapat tu, kalau kita sendiri pun tak tahu apa yang dia dapat. Jadi macam itulah maksud anak. Bukanlah anak nak kata apa yang pakcik buat sekolah dulu tak bagus, tak. Anak sendiri lahir daripada sekolah-sekolah yang pakcik buat kan. Anak sendiri daripada kecil lahir daripada program-program aulad, program manat kan. Dan anak rasa benda tu sepatutnya diteruskan kan. Itu kritik kepada generasi anak lah. Jadi anak kena buat benda tu kan. Kalau tak buat, ada something wrong lah kepada generasi anak ni. Jadi cuma mungkin pendekatan dia berbeza lah. Mungkin zaman anak ni, mungkin untuk buat dengan anak-anak ni mungkin kena ambil kira lah apa generasi dia punya konten dia sekarang, apa yang dia dapat kan, untuk kita jernihkan balik. Maksud anak begitulah. Mungkin kalau tak menjawab, mungkin Cikgu Azmi boleh jawab. Alhamdulillah. Ana teringat kata Dr. Taufik Al-Wa'i, setiap zaman tu dia akan ada masalah yang meruncing. Jadi zaman pakcik-pakcik dulu ada masalah yang meruncing zaman tu. Zaman remaja ni pun ada masalah yang meruncing. Jadi kalau kita tak spend masa untuk memahami masalah yang meruncing tu, kita takut mungkin kita akan terlepas satu generasi ya. Tidak ada orang yang akan meneruskan perjuangan kita. Jadi begitu kalau kita tengok Hassan al-Banna, kita tengok macam mana wujudnya buku fikrah. Sebelum Hassan al-Banna muncul dengan IM ni, dia tak ada buku fikrah. Yang ada adalah kitab-kitab Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, kitab Imam Ghazali dan sebagainya. Tapi memang Hassan al-Banna melihat zaman tu masyarakat dah jahil dah. Dia tak boleh lagi nak baca buku kitab yang tebal-tebal yang ulama-ulama dulu tulis. Jadi Hassan al-Banna menggesa supaya anggota-anggota dia, jemaah dia, menulis buku-buku yang ringan. Itu yang kita dapat buku fikrah tu. Bahasa dia mudah. Dia, kalau kita buka Syed Sabiq tentang akidah, mungkin masyarakat masa tu tak minat lah. Kan? Masyarakat masa tu nak baca buku Syed Sabiq dan sebagainya. Tapi buka buku Fatih Khan, Mazhab Ya'ni, oh simple je kan. Sebenarnya Mazhab Ya'ni tu buku ada buku akidah, ibadah dan sebagainya. Jadi Hassan al-Banna telah buat di zaman dia. Jadi kita pun nak kena fikir kan, dengan generasi anak-anak kita ni,
macam mana bahan-bahan yang kita nak terbitkan mesti mengambil kira cabaran zaman supaya benda-benda yang sawaibik tu terus tertanam dalam jiwa anak-anak ataupun generasi kita sekarang. Anak rasa ni satu perbincangan yang sangat bagus lah. Untuk kita jadi perlu dipanjangkan lagi insya-Allah. Kita tengok kat chat tu ada lagi respon-respon tu. Okay. Boleh ke didikan generasi dahulu kita gunakan untuk yang sekarang ni. Anak rasa dah jawab kan tadi kan. Dari segi tarbiyah dia tidak ada masalah. Cuma pendekatan. Kita sekarang bincang tentang bagaimana kita nak mendekati remaja. Dan anak rasa contoh yang Cik Fatih bagi tadi, kadang-kadang anak kita tengok apa. Kalau kita pun tak tahu apa yang dia tengok, mungkin salah faham yang ada pada anak kita, kita tidak boleh betulkan. Sebab dia kata, ayah ni kata apa kan? Dia faham je lain. Kita tidak membetulkan salah faham dia. Dalam manajemen pun sama. Lagi kita tak tahu punca masalah ada apa masalah, kita tidak boleh nak manage, kita nak urus. Begitu juga dengan fikrah anak-anak. Okay. Ada satu soalan kot ni. Mudah bosan dan susah fokus untuk fikir isu-isu berat semasa. Apa sebab dan bagaimana cara atasinya? Mungkin saya berarti boleh ni respon kot. Ada generasi muda ni dia susah nak fokus isu-isu berat ni. Mungkin ada pandangan. Terima kasih. Soalan tu pandangan anak lah. Bagaimana setiap maksudnya apa yang kita rasakan berat ataupun isu-isu berat tu sebenarnya kita boleh pecahkan kepada benda-benda yang maksudnya benda-benda yang ataupun contoh-contoh yang lebih ringan. Ana mungkin guna contoh yang Cikgu Azmi sebut tadi lah, bagaimana asal bana dia ambil bahan-bahan yang pada dahulu tu ditulis balik dalam keadaan yang simplify, yang sesuai dengan masalah zaman dia. Dan jadi ana rasa benda tu sekarang ni jatuh pada kita pula kan. Bagaimana kalau anak-anak muda ni kita rasa benda yang Hasal Bana ataupun fikrah-fikrah yang ditulis tu berat, susah nak dibaca. Jadi tanggungjawab tu jatuh pada kita pula sebab kita generasi selepas Hasal Bana, kita pula kena ambil buku-buku Hasal Bana, buku Syed Qutb tu untuk kita tulis balik dengan contoh-contoh yang sesuai dengan zaman dia, dengan contoh-contoh ataupun keadaan-keadaan yang dia boleh nampak pada zaman ni. Supaya dia rasa bahawa bahan tu sebenarnya untuk zaman ni kan. Bahan tu contoh isu-isu tu untuk zaman ni. Tapi kalau dia disuruh baca mungkin buku-buku yang lama, mungkin contoh-contoh yang dibagi pun mungkin contoh-contoh zaman tu kan. Zaman sekarang mungkin dia tak pernah tahu pasal peristiwa atau contoh yang disebutkan tu, dia tak boleh nak relate. Jadi jatuh pada kita pula lah untuk ambil bahan-bahan tu dan untuk kita pecah-pecahkan untuk sesuai dengan zaman ni dan boleh diterima oleh generasi baru lah. Mungkin kita boleh ada tim yang sahabat-sahabat mungkin ada tim yang boleh lihat balik bahan-bahan ni untuk kita sesuaikan dengan contoh-contoh, analogi-analogi yang dengan zaman kita lah, dengan zaman sekarang, zaman moden sekarang ni, supaya asas dia sama, cuma pendekatan dia rasa macam okey, dia boleh faham. Contoh yang diberi tu benda yang ada di sekeliling dia yang dia boleh rasai dan dia boleh relate dengan keadaan diri dia. Itu pandangan anak lah. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu satu tugasan yang kita kena bincangkan lah. Memang ada dalam manhaj kita ni waqi'iyah. Jadi macam mana kita nak laksanakan secara praktikal bahan-bahan kita ni, kita boleh bagi contoh yang sesuai dengan wakil semasa sehingga mudah untuk dihazam oleh generasi anak-anak remaja kita insya-Allah. Okay, insya-Allah mungkin semoga terus menulis dan mengkaji. Alhamdulillah itu saranan ya insya-Allah. Mungkin tak ada soalan dah. Jadi sekali lagi ana mengucapkan ada satu lagi dalam pemikiran remaja ini berlega secara berdepan, sedangkan generasi sebelum ini hanya tertulis di buku-buku, susah dirongkai, bila tidak terbimbing, bila tidak dapat faham bagaimana nak bantu. Okay, anda seperti nak respon kan? Saya nak baca.
InsyaAllah. Ana rasa dari persoalan tu mungkin mungkin kalau generasi sebelum ni masalah dia, Ana rasa generasi sebelum ni pun ada masalah yang secara berdepan. Cumanya dia punya platform berdepan tu memang kena jumpa berdepan lah. Tapi berdepan zaman sekarang ni, berdepan bila kita masukkan berdepan tu tak semestinya kita jumpa. Berdepan tu mungkin berdepan di media sosial, maksudnya kita berjumpa direct di media sosial. Jadi Ana rasa dia kembali kepada, kalau kita nak rungkai tu kembali kepada kita nak kena memahami dia sebagai individu lah kan. Maksudnya memang ada banyak pemikiran kan yang ada di media sosial tu, tapi kita kena lihat dia tu sebagai individu kan. Sebab kita bukan nak memahami maksud Ana memahami, kita bukan nak memahami pemikiran yang ada tu, kita nak memahami orang yang berfikir tu kan. Anak-anak kita, remaja kita nak memahami mereka tu kan. Jadi memang pemikiran tu banyak di ruang umum, tapi kita nak pergi kepada individu lah. Kita nak pergi kepada individu, kita nak cuba faham mereka kan. Jadi nak tak nak memang kena ada pendekatan yang kita memahami mereka, kemudian baru kita merungkai kan, apa yang dia fikir kan. Selagi dia tak rasa dia difahami, dia tak rasa macam orang ni datang untuk membantu dia, untuk bersama-sama berbincang dengan dia, dia kadang-kadang susah nak buka minda tu kan, nak buka untuk terima tu susah kan. Bila mungkin tak silap dalam buku Abah Sisi tu dia macam bagi contoh lah, kalau macam orang luar tiba-tiba marah kita rasa terus kita rasa nak marah balik kan. Tapi mungkin kalau mak ayah kita yang marah kita rasa oh mak ayah ni marah sebab dia nak kita betulkan diri kita. Jadi macam tu jugalah dengan anak-anak remaja kita ataupun anak-anak usrah kita ke kan. Kalau tak ada jambatan hati tu, dia memang ada mental block, awal-awal ada block lah. Jadi jambatan hati ataupun kita memahami mereka tu sebenarnya adalah jambatan lah yang nak membuka mental block tu, supaya baru kita boleh masuk dan tengok oh ini fikiran ni lah, baru kita boleh bincang dan baiki lah. Selagi benda jambatan tu tak ada tu susah sikit lah kan. Pandangan lah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jadi semoga apa yang kita bincangkan dapat memberi sedikit mana buka pandangan kita lah untuk bincangkan lebih banyak lagi sebenarnya. Mungkin ketiba kita balik kita boleh panggil orang muda lain pula kan. Untuk lihat daripada sesi yang berbeza. Jadi alhamdulillah sekali lagi jazakallah khairan kepada Cik Fatih yang meluangkan masa bersama kita pagi ini, insya-Allah. Satu perkongsian yang Ana rasa aktif lah. Soalan pun banyak, respon pun banyak. Semoga dia tidak habis begitu saja. Mungkin ada banyak benda yang perlu dibengkelkan, dibincangkan seterusnya insya-Allah. Dan kita pun dalam proses nak buat bahan lakar dalam bentuk PowerPoint. Jadi nak kena tengok juga contoh-contoh yang diberikan. Mungkin kita boleh upgrade kepada yang lebih sesuai dengan anak-anak muda kita. Jadi insya-Allah Allah mungkin sekadar itu dah untuk sesi kita pada pagi ini. Semoga Allah berkati majlis kita. Jadi Ana sendiri sebagai moderator, sebagai pengurusi pada pagi ini, kalau ada sebarang kelemahan, dan minta maaf kepada semua dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sama-sama lah, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.